barulah kita dapat benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yakin Allah segala-galanya. Allah Maha Kaya, yakinlah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah. Allah ada, Allah lihat kita. Itu nak bagi yakin. Ustazah berikan beberapa doa dan juga ayat yang Ustazah bagi nama lah sebagai terapi syifa. Untuk senang nak bagi nama kan, ya. Sebab kita nak kena tanam keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kena didoktrin. Maksud doktrin tu kena diasak hari-hari dalam bentuk wirid dan zikir kita, ya, supaya kuat hati kita tu meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyebabkan kita memang bertawakal pada Allah. Tawakal, ya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa zikir dan wirid yang menjurus ke arah itu, akan membantu kita untuk kuat kat situ, ya. Itu bagus ya tuan-puan, Allah uji kita. Daripada ujian tu kita akan banyak belajar banyak benda, nampak kelemahan kita di mana, ya. So kita akan upgrade diri kita, kita akan belajar lagi. Itu hikmah yang kita tak suka tapi ada kebaikan di dalamnya. Jadi ini di antara yang Ustazah susun untuk bantu diri sendiri asalnya. Kemudian Ustazah kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan terdekat, khusus untuk tanam, ya, supaya yakin, mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah hauqalah. Apa dia hauqalah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kena pasak kat dalam hati. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu yang kita baca, hauqalah. Kalau kita faham konsep hauqalah ni tuan-puan, itu memang menyebabkan insya-Allah kita akan bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serah segala urusan pada Allah. Manusia, makhluk langsung tidak ada daya upaya, tak ada langsung. Tuan-puan naik kapal terbang, jangan bersandar dengan teknologi, ya. Takut. Berat tu, berapa tan tu besi atas yang tengah terbang tu, berani ke nak bersandar dengan besi tu? Sekelip mata, wal-iyazbillah, boleh jatuh ke atas. Tapi apa yang kita diajar? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan segala-gala yang lain demi untuk urusan kita nak lalu ni. Ya? Maha suci Allah yang menundukkan kenderaan tersebut, udara yang berkaitan, teknologi yang berkaitan, manusia yang berkaitan mengemudikan, semuanya Allah adjust semua bagi lancar selamat sampai. Allah, semuanya Allah. Jangan nak bersanding bergantung dengan doktor, bergantung dengan bidan. Tak kisahlah bidan ke doktor ke apa, dua-dua tak ada gantung, tak ada bersandar. Alah, tak payah risaulah, doktor ada. Kan? Padahal dalam bab tu Allah kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah. Kalau nak keluar, tak ada doktor pun, dia keluar juga. Kalau dia tak mau keluar, doktor berbaris kat depan tu. Dia tak keluar juga. Ada masa dia, ada takdir dia. Allah. Ini kunci kebergantungan kita dengan Allah. Apa dia? Jangan letakkan manusia tu ada kuasa besar. Tak ada. Konsep dia apa dia? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan lagi satu, masalah dan penyakitnya adalah kita bergantung dengan diri kita sendiri.
Sebab apa? Kita ujub, kita nampak kita hebat, kita pandai, kita ada duit, kita ada jawatan. Lagi penyakit besar. Kita sangat lemah. Tak kira lah tinggi mana ilmu pun, lemah. Namanya manusia. Ya, yang tidak akan sunyi daripada salah dan lupa. Jadi sangat penting sahabat-sahabat membaca hauqalah. Kalau tanya ustazah, banyak mana nak baca Zah? Sebanyak yang boleh. Jadi memang tak ada, kita tak kata 3, 11, 9, tak. Sebanyak yang boleh. Sampai apa dia? Hati kita rasa tenang, rasa yakin. Allah segala-galanya, Allah segala-galanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu kunci dia. Urusan anak, nak didik anak. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Soal kebahagiaan rumah tangga kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Apa saja, apa saja. Yang kedua, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udhu bika min syarri ma sana' أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kenapa Sayyidul Istighfar? Sebab kita banyak dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalang segala yang terbaik untuk berlaku dalam hati kita. Keyakinan kepada Allah ni tuan-puan, mengenal Allah SWT ini adalah satu nikmat yang terlampau besar. Jadi yang terbaik-terbaik ni, yang hebat-hebat ni, tak boleh nak berlaku dalam hati yang kotor. Tak boleh. Dan kita memang tak letak barang yang cantik dalam tempat yang kotor. Kan kalau barang yang elok, kita akan siapkan tempat dia. Anak cucu nak balik daripada hospital baru lahir, nak letak kat mana? Letak kat mana nenek dia? Kemain siap katil, tilam. Boleh je letak kat tilam kita. Tak, nak tilam khusus untuk baby. Tengok. Kita punya, apa ni maknanya, pandai pula kita ya, menyesuaikan. Tuan-puan, tak akan masuk ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dalam hati kotor, hati busuk, hati pendosa. Kecuali istighfar. Jadi, Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kita mengambil rahsia besar daripada zikir Nabi Yunus alaihissalam yang Allah sebut dalam Quran. Kalau tidak kerana tasbih ini, kalau tidak kerana kamu memuji Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu akan duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat. Masya-Allah. Tapi takdir itu berubah. Berkat apa dia takdir itu berubah? Wasilah apa takdir itu berubah, tuan-puan? Tasbih kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tuan-puan, kalau kita nak berubah hidup kita, keadaan kita, ya, daripada satu hal kepada satu hal yang lain, banyakkanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keempat, Surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 22. Maksud dia apa dia tuan-puan? Ya, baca. Ayat 22 dan yang kelima surah Al-Hadid ayat 23. Kenapa? Sebab bila kita baca ayat tu, kita faham ayat tu, dia menanam dalam hati kita ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba dengar ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardh
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah teramat mudah. Kita akan tawakal, kita akan pasrah. Allah tulis dah ni. Apa bukti dia? Tengok surah Al-Hadid ayat 22. Kita tiap-tiap hari jadikan zikir kita baca supaya tertanam, ingat semua yang berlaku ni, yang sudah pun berlaku, benda yang kan ayat ni sebut bencana pada orang lain ke, bencana pada kamu ke, dah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita tinggal menerima dan rasa senang menerimanya. Sebab apa? Memang tak ada upaya lagi dah untuk menolak benda yang sudah terjadi. Nak tolak macam mana benda dah terjadi? Tuan-puan, kalau ada orang baling batu kat kita, benjol dahi kita, cakap dengan saya, nak tolak. Macam mana kita nak kata, tak, dia tidak berlaku, dia tidak berlaku. Kenapa kena benjol tu? Maknanya dah berlaku. Faham maksud saya tuan-puan? Maknanya, tak boleh buat apa dah. Tak ada orang boleh mengkonstankan masa. Maksud dia apa? Terima, taslim. Terima ketentuan Allah. Sambung pula pada ayat 23. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu, dan tidak pula kamu keterlaluan gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Sedemikian indahnya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim untuk jadi bekalan jiwa kita. Baca. Tuan-puan, ini kan saya panggil nama terapi syifa. Cuba baca malam-malam masa orang tidur. Bersunyi-sunyian, baca ayat. Kita akan terasa. Nak menanam keyakinan kepada diri kita, keimanan. Oh, semua ni dah ketentuan Allah. Supaya kamu jangan sedih sangatlah kalau ada benda nak tak dapat. Dan jangan seronok sangat kalau dapat benda yang nak tu. Ayat tu bagi pedoman dah, bagi panduan dah. Kemudian, Ustaz bagi sikit je lah ya tuan-puan ni. InsyaAllah masa-masa lain kita share lagi. Surah Hud ayat 56. Sebenarnya ini Ustaz dah susun. InsyaAllah nanti kalau dah ada buku dia lebih senang kan untuk dirujuk ya. Surah Hud ayat 56. Cuba tengok maksud dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Maknanya, Allah menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Nak tanam. Tuan-puan pernah pergi motivasi punya kelas? Tengok macam mana doktrinisasi Maksud dia kena tanam. Ulang. Saya boleh. Cakap lagi, kata motivator tu. 100 kali. Faham kita tu? Tapi Quran kita tak nak masak kat hati kita. Quran kita tak nak tanam-tanam hari-hari kat hati kita. Make sense kan tuan-puan? Apa yang kita cakap pada otak kita, pada hati kita, benda tu akan melega-lega dalam hidup kita. Itu skill yang digunakan oleh motivator untuk bantu kita supaya lebih bersemangat.
Dia tak bagi cakap sesuatu yang boleh melemahkan fikiran kita. Al-Quran mukjizat. Mukjizat. Maknanya apa? Melemahkan yang lain, Quran dah yang bangun, membina kekuatan. Tapi kita tak asal. Cuba tuan-puan buat. Surah Al-Hadid baca. Malam-malam. Ustazah mencadangkan tu masa yang sunyi-sunyi. Baca. Tanam. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada engkau ya Allah. Semua. Jangan kata kita. Binatang-binatang melata ke, serangga ke, apa ke. Huwa akhidhum binasiyatiha. Allah yang menguasai. Dengan simbolik ayat dia apa dia? Allah yang pegang ubun-ubun mereka. Mereka tak boleh buat apa kecuali di bawah kekuasaan ya Allah Subhanahu Wa Taala nak tanam. Jadi bila dibantu tuan-puan sekalian dengan kaedah-kaedah yang seperti ini, keyakinan tu akan datang, keraguan tu akan hilang. Barulah kita dapat benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita yakin Allah segala-galanya. Allah Maha Kaya, yakinlah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah. Allah ada, Allah lihat kita. Itu nak bagi yakin. Tapi kita kena sama-sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh tambah lagi satu, surah At-Taubah ayat 51. Surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal, menyerah diri. Dah jelas dah Quran sebut. Kita tak nak baca selalu. Ya? Pegang dada kita ni tuan-puan, cuba baca. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita terasa tu debaran hati kita tu kadang-kadang dengan macam-macam sebab. Kita tenangkan. Ingat, katakan wahai Muhammad. Maksudnya kita semua ni kena sebut benda ni, ya. Apa dia? La yusibana, sama sekali tidak akan berlaku sesuatu. Lan ni makna sama sekali tidak akan berlaku sesuatu kepada kita illa ma kataballah, kecuali benda yang Allah sudah tetapkan. Dah, tak boleh buat apa. Kita yang kena belajar, kita yang kena upgrade diri, kita yang kena cari hikmah, kita kena bersangka baik dengan Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah nak kita belajar. Bayangkan orang-orang yang hebat dalam pendidikan, anak-anak autism dan sebagainya, mereka masuk dalam dunia dan alam tu, sebenarnya wasilah dia apa? Anak mereka autism. Akhirnya mereka jadi pakar kat situ. Boleh bermanfaat kepada masyarakat, bantu orang lain. Masya Allah. Nak bagi tahu, yang dah berlaku, tapi kita kena ambil hikmahnya di mana. Kena husnuzan dengan Allah, kena perbaiki diri, ya, kena muhasabah diri. Itu cara kita berurusan dengan takdir. Ya, wallahu ta'ala.